أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا مولانا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد إليك فإنك تقضي ولا يقضى عليك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما بعد. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan. Boleh share kawan-kawan, boleh tengok live, sedikit live kita buat sebelum zuhur insya-Allah. Kita live, kita nak berkongsi, kita nak apa? Kita nak mengingati sirah Nabi. Kita nak mengingati sirah Nabi, kita nak mengingati sejarah yang telah terukir pada bulan Rejab ini. Yang sejarah besar yang berlakunya pada bulan Rejab ini. Hari ini 27 Rejab, berlakunya peristiwa apa? Peristiwa Isra' dan Mi'raj. Setiap tahun kalau kita di bulan ni, tahun ni tak buat sebab perintah kawal pergerakan stay at home, just stay at home. Jadi hari ni kita stay at home juga, alhamdulillah. Cuma kita nak berkongsi sedikit, kita nak ingat sikit, kita ambil iktibar banyak-banyak. Kan mungkin kita terlupa ataupun kita terleka sikit dengan peristiwa yang besar ini, peristiwa yang sangat hebat. Peristiwa ini yang membuat kita sayang pada Nabi Muhammad SAW. Kita mengaku kita sayang Nabi, kita mengaku kita cinta Nabi, tapi kadang-kadang kita lupa peristiwa yang berlaku kata Nabi Muhammad SAW. Dan peristiwa ini juga membolehkan kita, membuatkan kita sampai sekarang kita menunaikan solat. Okey, nampak tak? Nampak tak nampak? Saya sendiri-sendiri orang jadi sini. Dia tak reti sangat nak buat, tapi nak buat juga. Comment section. Ramat Khalil is watching. Ramat Khalil is watching. Sulaiman Said Ali is watching. Nurulani Yahya is watching. Nur Juma is watching. Nampak tak cu? Formats. Button. Creative tools. Button. Flip camera. Front face. Flashlight chooser. Flashlight off. Create. Formats. Button. Comment section. Ramat Khalil is watching. Sulaiman Said Ali is watching. Sulaiman Said Ali is watching. Nurulani Yahya is. Nur Juma is watching. Sherryman Norton is watching. Formats. Button. Creative tools. Button. Flip camera. Front facing. Creative tool. Flip camera. Flashlight chooser. Flashlight off. Invite. Button. Flashlight. Flip camera. Creative tools. Formats. Button. Profile picture. Image. Profile picture. Profile picture. Image. Ya. Comment section. Sherryman Norton is watching. Nampak tak Man? Kalau nampak, bagi tahu nampak. Sebab saya tak reti ni set sendiri kan. Memanglah. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam suatu Isra' ayat 1, Allah sebut, Allah berfirman dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi, comment section. Sherryman Norton. MC Amanda Badger Talk. Berlakunya Isra' dan Mi'raj ni, berlakunya mana malam tu berlakunya 2-3 perkara. Pertama, yang penting adalah pertama sekali Isra'. Yang kedua Mi'raj. Bukan satu benda Isra' lain, Mi'raj lain. Dua perkara yang berbeza. Duduk bawah lah, saya boring tu kursi ni. Tak sini kursi ni, kacau tu kursi ni. Duduk bawah ni sikit. Aduh, belah mana ni kan. Isra' dan Mi'raj, mana dua perkara yang berbeza. Isra' ni perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram menuju ke mana? Ke Masjid Al-Aqsa. Kat mana Masjid Al-Aqsa tu? Bukan kat Malaysia bukan dekat Kuala Lumpur. Masjid Al-Aqsa di Palestin. Mi'raj berlaku daripada Masjid Al-Aqsa naik ke Sidratul Muntaha sehingga bertemu dengan Allah untuk mendapatkan solat. Kan? Jadi dua perkara yang berbeza. Dan perkara tu berlaku di suatu malam sahaja. Bayangkan kalau kita nak naik flight pun tuan-tuan daripada Malaysia, daripada KL, daripada KLIA
menuju ke Mekah atau menuju ke Madinah hampir 8 jam. Hampir 8 jam atau 9 jam. 10 jam jadi. Tapi Nabi bersama Jibril buat pergi perjalanan Isra ke Mi'raj, Isra dan Mi'raj dalam tempoh 1 malam sahaja. Ada pendapat kata di persetingga malam saja. Maknanya pergi selepas Isyak, balik sebelum subuh. Masya Allah. Itu kehebatannya. Saya bagi sikit-sikit je. Sama-sama kita ingat. Bila berlakunya Isra Mi'raj ni? Kan? Kenapa berlakunya? Sebab apa berlaku? Kan? Sebenarnya Isra dan Mi'raj ni sebenarnya berlakunya peristiwa Isra Mi'raj ni adalah selepas Nabi diuji. Nabi ni Allah uji dia daripada dia sebut dalam kandungan lagi. Nabi dia dipanggil khair. Nabi di antara nabi yang terbaik. Khairul mursalin khairul anbiya. Sayyidul mursalin sayyidul anbiya. Nabi ni kira penghulu anbiya, nabi-nabi, penghulu rasul-rasul. Kerana dia diuji daripada awal. Dia dalam perut, dia dalam kandungan lagi dia diuji dengan kematian ayah dia. Kan? Ayah Nabi baginda. Lepas tu bila dia lahir, 2 tahun di kematian ibunya pula. Lepas tu atuk dia juga. Lepas tu macam-macam ujian. Jadi berlaku peristiwa Isra Mi'raj ni ketika Nabi dalam kesedihan. Sebab apa sedih? Sebab perginya 2 insan yang sangat penting bagi baginda Muhammad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Ketika tahun tu ketika awal tu dah bapa saudara dia. Abu Talib meninggal. Tu kaki kanan Nabi tu yang menolong Nabi, walaupun dia tak Islam tapi dia telah tolong Nabi. Dia secara langsung. Masa tu orang kafir tak suka Nabi kan? Tak suka Nabi tapi dia menahan orang untuk orang tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak apa. Yang kedua, wafatnya Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid, maknanya isteri Nabi. Sayyidah Khadijah ni adalah wanita pertama yang masuk Islam, wanita penghulu wanita. Timbalan penghulu wanita. Pertama sekali bila kita dalam syurga ni, penghulu wanita adalah Maryam ibn Imran. Maryam ibn Imran. Timbalannya Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Wanita syurga tu pun timbalan. Maknanya dalam tempoh masa Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, Allah tidak membenarkan Nabi untuk berkahwin dengan orang lain. Maknanya betapa mulianya Sayyidatina Khadijah. Dia daripada awal Nabi dapat wahyu Iqra tu, Nabi balik daripada Gua Hira, lari turun ke bawah. Siapa yang berselimut dekat Nabi? Sayyidatina Khadijah. Maknanya dia wanita Islam pertama, wanita yang membantu Nabi yang untuk membangunkan Islam. Jadi bila matinya dua-dua tu, bila wafatnya dua-dua tu, bila matinya dua-dua tu, maka orang kafir memang lagi teruk lah. Lagi teruk benci Nabi semua. Jadi Nabi sedih, Nabi sangat sedih. Maka berlakunya Allah hadiahkan kepada Nabi perjalanan percutian ke Isra dan Mi'raj. Kan? Jadi kita kalau kita dapat percuti pergi ke Bangkok ke, seronok kan, 1-2 hari 3 malam, seronok. 3 hari 2 malam kan. Tu pun seronok. Tambah Nabi dapat pergi ke Isra Mi'raj. Jadi berlakunya Nabi tak tahu bila berlaku tu. Mula ketiga malam, saya secara ringkas je. Ketiga malamnya lepas Nabi tengah tidur, datang Jibril kejutkan Nabi, dan Nabi dibelahkan dan dibelah dadanya untuk cuci hati dia. Nabi ni dibelah ni dua kali. Nabi dibelah dada ni 2 kali, tuan-tuan. Kita nak belah kena masuk hospital kan, kena masuk views kan. Kalau mak nak kena belah dada kena pergi hospital kan, masuk kan. Kena views, kena ikat kaki kanan tu. Kan? Waktu kita pun kena, kalau tak kita kena views. Tapi teknologi dulu masya-Allah hebat, sangat hebat pada kita. Nabi dibelah dengan secara live, secara Nabi sedar. Nabi dibelah dadanya. Nabi dia ambil satu ketulan
dekat hatinya. Nabi Jibril cuci dengan Zam-Zam dan masukkan kembali. Masya-Allah, live. Yang pertama Nabi kena belah bila? Nabi kena belah dada bila pertama sekali? Siapa ingat? Ketika mana? Ketika Nabi berumur 5 tahun. Kan ketika Nabi di kampung Halimatus Sa'diyah. Kan Nabi belah dada. Kan? Nombor 2, ketika sebelum pergi Isra dan Mi'raj. Jadi Nabi dibelah dada, Nabi dicuci hatinya. Kotor, ada satu ketulan dicuci dan dimasukkan kembali, maka Nabi pun bersiap sedia untuk pergi ke Isra. Jadi Nabi pergi naik apa? Bukan pergi naik kereta bukan nak pergi naik kereta Myvi ke naik Zora bukan. Nabi naik binatang daripada syurga, iaitu buraq. Bukan minyak buraq oil tu, bukan buraq oil lain. Di binatang ni dia macam kaldai dan separuh pada macam kuda. Dia lebih kurang tapi dia kecil daripada kuda. Dia besar daripada kaldai. Maknanya dia punya kelajuan dia boleh sampai ke tempat mana dia memandang. Maknanya kalau dia tengok ujung tu, dia akan sampai ke situ. Betapa lajunya. Kan? Maknanya kalau dia duduk sini dia nampak Batu Cave, dia tu sampai pergi Batu Cave. Nampak tu, nampak Thailand. Maknanya dia memang laju. Perjalanan lebih kurang tu lah perjalanan ni. Jadi pergilah. Pergi terus menuju ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan ni pendek. Kalau zaman dulu nak pergi daripada Mekah, nak pergi ke Masjidil Aqsa, ambil masa nak pergi ke Palestin, masa lebih kurang sebulan, tuan-tuan. Sebulan dulu naik kalau naik unta ke, naik kuda ke, sebulan. Tapi Nabi pergi, mukjizatnya, kelebihan, bila Allah kata iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Comment section. Sharing the Norton. Nabanaki CKP Zora. Ellipsis. Kappa. Ellipsis. Furley Sai 2. 4 periods. Empathy. Masa apa makna kalau Allah nak kendaki sesuatu tu, kita akan sampai. Maknanya Allah nak benda tu akan terjadi. Maknanya bila Allah nak kendaki Nabi pergi dalam tempoh singkat, 1 malam saja, maka benda tu boleh berlaku. Jadi Nabi perjalanan satu malam. Pergi ke Masjidil Aqsa. Okey. Sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi terasa dahaga. Nabi diberikan, ada riwayat mengatakan Nabi diberikan 2 pilihan. Nabi Jibril bagi Nabi satu sebelah arak, sebelah susu. Jadi Nabi beli susu. Maknanya apa Nabi beli susu? Sebab tu dia punya simbolik tu. Mudah-mudahan mana dunia umat Nabi ni akan baik, akan elok lah. Tu simboliknya. Jadi tak buat tu ringkas lah, tu banyak khilaf. Jadi sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi berjumpa dengan semua Nabi dan Rasul, kebanyakan Nabi dan Rasul. Dan Jibril minta Nabi ke depan untuk jadi imam. Solat apa tu kita tak tahu, Allahu'alam. Solat masa tu baru tak tahu solat lagi, tapi Allahu'alam tu solat apa tu kita biar. Jadi Nabi mengimamkan solat kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Dan Nabi terus naik ke langit bersama Jibril. Kan kalau kita tengok pergi sampai yang pernah pergi Palestin boleh nampak lah. Tapi sekarang dia tutup dia punya tempat naik tu, tangga tu kan. Dia tutup. Naik ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Dan setiap langit, tuan-tuan ingat langit tu buka ke tutup, tuan-tuan? Langit tu. Langit ni dia dulu asalnya dia memang dibuka, pintu langit dia terbuka. 1 2 3 4 buka. Bila lahirnya Nabi Muhammad SAW, Allah mengarahkan mereka tutup semua pintu-pintu tu. Tutup. Sebab apa? Dulu masa masa buka dulu, syaitan ni dia anak-anak dia selalu terbang naik ke langit nak dengar berita apa. Jadi bila lahirnya Nabi SAW, maka pintu tertutup. Pintu langit tertutup. Allah arahkan malaikat tutup pintu langit semua. Nak naik kena minta kebenaran dulu. Kena pas lawatan, kena ada ni. Jadi ditutup. Dia sampai dan Nabi nak naik ke langit pertama, Nabi Jibril bagi salam. Nabi malaikat langit tanya siapa? Bagi tahu saya Jibril. Siapa bersama kamu? Bagi tahu kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pintu langit terbuka, Nabi naik. Nabi naik langit pertama, Nabi berjumpa dengan Nabi Adam. Nabi nak naik ke langit kedua, sama juga. Nabi naik ke langit kedua. Jarak langit nak ke langit tu, luasnya orang panggil apa? Langit tu ibarat lebih kurang 500 tahun perjalanan.
Tu langit, keluasnya langit. Alam langit tu je, langit pertama tu 500 tahun. Dan daripada bumbung langit pertama nak pergi ke langit pintu langit kedua 500 tahun. Bayangkan 1000 tahun lah perjalanan ni. Tapi Nabi pergi dalam tempoh singkat saja. Mana pergi ke langit kedua, Nabi berjumpa dengan Nabi Isa dengan Yahya. Nabi naik pergi ke langit ketiga, Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi berjumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi naik ke langit keempat, Nabi berjumpa dengan Nabi Idris. Kenapa Nabi Idris langit keempat kan? Kan? Sebab Nabi Idris ni dia di antara orang yang soleh, yang amalan dia sangat hebat. Sehari amalan dia Comment section. APG launch is watching. Ibarat 70 tahun amalan umat Nabi Muhammad SAW sekarang ni. Sehari amalan dia. Apa hebat. Jadi macam mana Nabi Idris boleh ada di langit keempat? Nabi Idris ni dulu sampai di waktu zaman dulu Nabi Idris dia baik dengan malaikat. Ikut cerita, ikut riwayatnya dia baik dengan malaikat. Dia beritahu malaikat, aku teringin nak pergi ke langit. Aku teringin nak pergi ke langit. Malaikat, jom, aku try bawa dia. Jom. Ibarat macam itulah. Jadi dia orang pun pergi langit. Lepas tu langit buka lagi, dia pergi langit pertama, langit kedua, lalu langit ketiga, sampai ke langit keempat, maka dia orang terserempak dengan malaikat tarik nyawa, malaikat nyawa ni, malaikat maut. Jadi malaikat maut tanya, kamu datang siapa ni? Malaikat, aku datang dengan Idris. Malaikat kata, Masya Allah, tadi aku baru terima dapat arahan daripada Allah untuk menyambut nyawa Idris di langit keempat. Jadi maka Allah cabutlah nyawa dari Idris di langit keempat. Masya Allah, hebat kan? Okay, langit kelima, Nabi naik lagi langit kelima, Nabi berjumpa dengan Nabi apa lagi? Nabi berjumpa dengan Nabi Isa. Nabi Musa. Lepas tu Nabi naik lagi jumpa Nabi kelima Nabi jumpa dengan Harun. Nabi Harun. Nabi Harun. Langit keenam Nabi berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa. Dan yang ketujuh Nabi berjumpa dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni satu bangunan yang sangat indah, yang sangat besar. Nabi melihat malaikat soft malaikat panjang, straight makna soft. Malaikat panjang untuk solat. Dan Nabi berjumpa dengan seorang yang tengah berehat, relax kan, be cool, relax kan. Itu. Jadi Nabi bertanya Jibril, siapa tu? Maka Jibril kata, itulah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi jumpa Ibrahim, dan Nabi Ibrahim, ada riwayat mengatakan Nabi Ibrahim beritahu Nabi, sampaikan salam aku kepada umat kamu, dan nyatakanlah bahawa syurga itu indah. Dan beberapa amalan lagi. Dan Nabi nak naik ke langit ke-8, Nabi nak naik ke tempat nak berjumpa dengan Allah, maka Jibril kata, aku tak boleh ikut. Jadi Nabi naik 8, 9, 10 tu ke tempat Allah, dan maka Allah, dan Nabi melihat Allah. Dan maka itu Nabi mendapat satu amalan, Nabi mendapat satu perkara, itu Allah bagi kepada Nabi solat. Dan Allah suruh mana Nabi dapat solat untuk kita buat sampai sekarang. Jadi Nabi turun balik, jumpa Nabi Musa, minta Nabi pergi naik lagi menuju ke Allah. Dia kata, umat aku ni nak suruh 5 waktu, 50 waktu. Kalau umat aku pun tak boleh buat, umat kau lagi tak boleh buat. Jadi Nabi pergi naik turun sampai dapat 5 waktu. Dan 5 waktu lah. Dan 5 waktu ni lah yang kita dapat sampai sekarang, yang kadang-kadang kita tinggal sembahyang. Nabi naik turun. Bayangkan lah. Sampai Nabi dah malu nak jumpa, nak minta kurang, nak minta diskaun dengan Allah. Jadi maka itu Nabi kata, apalah, aku dah malu, aku turun lah, aku balik lah. Dia malu, Nabi turun dan balik ke Mekah balik. Maka esok pagi Nabi cerita kepada orang kafir Quraisy, orang Islam. Ada orang Islam yang tak percaya, dan dia Nabi Islam, dia murtad pada, dan ada orang yang percaya. Dan paling hebat adalah seorang sahabat Nabi, itu Abu Bakar As-Siddiq. Dia mempercayai dia. Dia kata, walaupun kalau Nabi cerita lebih daripada itu pun, aku akan percaya. Maka kesimpulan yang dalam perkara ni, bahawasanya Nabi diuji, dan dia dah turun, dia diuji lagi, orang tak percaya, orang kan, betapa hebat ujian dia untuk mendapatkan solat
untuk sampai untuk kita menunaikan sampai hari ini. Jadi maka pada hari ini, sempena kehidupan, sempena Isra' dan Mi'raj ni, hari ini kita ingat peristiwa Isra' Mi'raj ni, kita ubah diri kita balik, kita jaga solat kita balik. Bukan susah pun tuan-tuan dan puan, 5 waktu aja. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. 4, 2, 4, 4, 3, 4. 5 waktu aja tuan-tuan. Kan? Jagalah sebaik-baiknya. Saya menyeru kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan, kita cuba ubah diri kita dengan sekarang ni wabak COVID-19 tengah berlaku di tempat kita sekarang ni. Mungkin Allah nak ingatkan kita, Allah nak bagi kita sedar betapa pentingnya solat. Jaga solat itu. Dalam berbagai keadaan macam mana pun kita kena solat. Banyak cara dia. Solat dalam perjalanan, solat dalam kenderaan, solat dalam bila kita sakit, semua ada. Jadi jangan tinggalkan solat. Kenapa agama kita orang tak hormat? Sebab kita sendiri agama Islam kita tinggalkan solat. Kita mengabaikan solat. Kita main-main dalam solat. Kita tak fokus dalam solat. Kita tak risau bila dalam solat. Kita tak sedih bila tinggalkan solat. Kita tak betulkan bacaan dalam solat. Jadi pada hari ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita ubah diri kita. Saya dah 33 tahun dah. Jadi saya harap sama-sama lepas ni kita cuba baiki solat kita. Betul-betul solat. Ajak anak-anak kita, ajak isteri kita, ajak suami kita, jom kita solat. Dalam tempoh berbaki kita bukan sedang nak berkumpul, nak berjemaah setiap waktu ni. Dalam tempoh kawalan pergerakan, diminta stay at home. Agong kata jangan keluar rumah. Jadi kita duduk di rumah, gunakan kesempatan dalam 10 hari yang terakhir, yang 10 hari yang ni, kita betulkan solat kita solat berjemaah dengan keluarga kita. Kita ajar anak-anak kita. Kalau kita risau kita takut, aku tak betul, ustaz saya tak pandai sangat, tak apa. Jadi memang tak ada masalah. Lepas ni kita boleh tengok YouTube. Cara nak rokok macam mana, cara nak sujud macam mana. Kalau kita tak tahu nak jarak, kita buka YouTube, tengok sama-sama. Kan TV sekarang dah ada ni, ada smart TV, ataupun ada yang ada YouTube, handphone, ada semua. Macam-macam sekarang ni, tak ada sebab tak boleh tengok. Kartun boleh tengok anak-anak, jadi kita boleh bagi anak-anak tengok cara bagaimana nak solat, bagaimana nak rokok. Sekarang ada satu device tau, macam sejarah ni dia sejarah digital. Adakah betul kan kita berdiri macam mana rokok, dia tunjuk. Dia boleh kesan kita rokok tak betul. Cuba, boleh. Jadi pada hari ni kita ambil iktibar daripada Isra' dan Mi'raj ni dalam diri kita. Kita kena ubah. Jangan berbanyak bertanya. Bukan banyak tanya tentang kebaikan tak apa. Ni kita fikir benda-benda yang tak boleh. Macam mana langit tu boleh? Ni jangan tak perlu benda tu. Macam mana Nabi Muhammad tu tak perlu fikir tu. Kita kena percaya aja. Abu Bakar boleh percaya, kita lagi lah. Nabi ni dia rindu kita tuan-tuan. Dia rindu kita. Nabi sebut sebelum dia wafat, Nabi sebut ummati. Nabi sayang umat dia. Nabi pernah sebut kat sahabat dulu. Pernah sebut aku rindu pada umatku. Nabi aku rindu pada umatku. Sahabat tanya, adakah kamu rindu kami? Nabi kata tak. Nabi kata kamu adalah sahabat-sahabat aku, tapi aku rindu pada umatku. Siapa umatmu? Umat yang tak pernah melihat aku, tapi dia sayang aku. Maknanya kita lah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita ubah diri kita untuk menjadi lebih baik. Jaga solat betul-betul. Betul bacaan dalam solat. Betulkan Fatihah. Paling penting tuan-tuan, Fatihah dalam sembahyang. Cuba ubah boleh. Saya tak pandai. Saya bukan orang yang hebat. Saya bukan ustaz-ustaz yang hebat sangat. Tapi sama-sama kita ingat diri kita. Kita mengingati fadzakir fa inna zikra tanfa'u. Kita saling mengingati sesama kita, insya-Allah. Maka pada hari ini kita ubah diri kita, ubah sikit-sikit supaya kita bulan Rejab ni, Syaban, Ramadan. Jadi kita ubah diri kita untuk menunggu bulan Ramadan ni. Kita cuba mula daripada sekarang. Jaga solat kita, solat 5 waktu. InsyaAllah tambahkan dengan solat sunat-sunat. Tambahkan. Tapi yang penting solat waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Jaga betul-betul. Budak-budak anak-anak kita sekarang tak ada keluar, tak ada apa. Ajak dia orang solat cepat. Jom sembahyang Zuhur. Masuk waktu, jom sembahyang Zuhur. Jom sembahyang Asar. Solat, kalau Nabi sebut 3 perkara kalau kita buat akan masuk syurga. Tambah sekali Allah Nabi ada hadis Nabi sebut
as-salatu fi waqtiha, sembahyang pada awal waktu, pada waktunya. Jadi kalau kita tak ada kerja, kita bersolat. Tapi kalau kita ada kerja, kita habiskan kerja, kita solat. Jangan kita tinggalkan orang kerja. Tapi kalau kalau kita rasa lambat kerja habis, kita solat dulu. Tapi kalau boleh kita rasa kita habiskan kerja, tentu solat. Menyegerakan solat itu. Nombor 2, birrul walidain, hormat ibu ayah. Yang ketiga, al-jihad fi sabilillah, jihad ke jalan Allah. Bukan pergi perang Jihad ni bukan pergi perang. Kalau ustaz pergi jihad, semua pakai pergi perang kan. Umur 4 tahun, 5 tahun jom pergi perang kan. Bukan maknanya perang itu. Maknanya jihad sabilillah, kita buat perkara lillahi ta'ala. Kita belajar niat lillahi ta'ala. Kita buat masak, perempuan masak untuk suami, untuk anak-anak kan. Hari-hari masak kari pak walaupun frozen kan. Sedap kari pak kan. Frozen. Lepas tu samosa, popiah, masak tu niat lillahi ta'ala. Aku buat ni kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah kalau kita buat tu, nak bagi makan suami, nak bagi makan isteri, nak bagi makan anak, kalau kita buat dalam tempoh tu kita meninggal, itu kita buat lillahi ta'ala. Kalau kita bekerja niat lillahi ta'ala, kita meninggal tu fisabilillah. Bukan makna fisabilillah kita kena pergi berperang kan. Tu di antara dia. Kita buat, kita belajar, kita mengaji, kita buat dalam tempoh kita buat tu, kita belajar, kita meninggal, fisabilillah. Jadi macam-macam lah untuk kita ni. Tapi yang penting apa yang kita lakukan, semua kita niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Menjual, buka kabut ke, buka apa ke, semua niat lillahi ta'ala kan. Sebenarnya yang kedua, baru bila kita buat niat lillahi ta'ala, bila tak ada orang beli, kita tak sedih sangat. Ni aku buka 2 hari dah tak ada orang nak beli pun kan, macam mana jadi cuma sedih. Tapi kalau kita buat lillahi ta'ala, insya-Allah Allah akan bagi kebaikan pada kita. Kalau kita pergi sekolah, kan, kita niat, ya Allah aku pergi sekolah, ya Allah aku ni darjah 1, darjah 2, ya Allah aku ni SPM, nak ambil SPM, kita niat lillahi ta'ala, insya-Allah Allah akan mudahkan kita. Tapi kalau kita pergi niat, mak aku suruh pergi, aku pergilah sekolah, aku pergilah untuk ni. Bila macam tu, bila kita heran kenapa ni, ibu saya belajar tak boleh, kenapa ni? Sebab kita niat lain. Kita betulkan niat kita niat lillahi ta'ala. Ubah di niat kita mulakan dengan niat, pada hari ni aku dengar cerita ustaz ni, aku nak ubah cara aku nak semayang pada waktu niat aku semayang lillahi ta'ala. Jangan kita buat amalan sebab nak masuk syurga, tuan-tuan. Sebab apa? Allah sebut dah, dan Nabi sebut, kalau kita buat perkara baik akan dapatkan jalan baik. Kita buat jahat akan dapat jahat. Maknanya kalau kita buat baik akan dapat syurga, pasti dapat syurga. Jadi jangan buat untuk syurga, buat lillahi ta'ala. Aku buat ni, aku masak ni, aku kerja ni, aku semua lillahi ta'ala. Aku belajar ni lillahi ta'ala. Baru niat aku nak membanggakan ibu ayah aku nak berjaya, aku nak apa semua. Jadi betulkan niat kita, aku buat lillahi ta'ala. Okey? Jadi sekejap lagi akan masuk zuhur lah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya bagi ni, walaupun saya tak pandai sangat, menjadi manfaat kepada kita. Jadi kita boleh amalkan sedikit demi sedikit, insya-Allah. Jadi sekali lagi saya minta siapa-siapa yang teringin, kalau kita nak buat, kita nak betulkan bacaan kita, Fatihah kita, kalau teringin nak buat live, nak saya buat live, bagi tahu. Komen nanti kita akan buat, insya-Allah. Sebab kalau tak ada orang kita buat, kan. Kalau ada orang nak tengok, baru kita buat, insya-Allah. Jadi kita betulkan bacaan Fatihah kita, betulkan bacaan qunut kita, betulkan bacaan surah-surah kita, insya-Allah. Pada mudah-mudahan dengan 10 hari berbaki, 10 hari kawalan pergerakan ni, mudah-mudahan dan kita doa, kalau kita doa mudah-mudahan bencana wabak COVID-19 ni lenyap. Sebab kita sama, bila seorang doa, bila 10 orang doa, bila 1000 doa, bila ramai orang doa, insya-Allah Allah akan berkenan. Sebab Allah sebut dalam Quran, ud'uni astajib lakum, minta dekat aku mesti bagi. Allah kata aku mesti bagi. So minta dengan penuh keyakinan, dengan penuh yakin kita nak Allah mesti terima doa kita. Allah ni dekat kita, tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa kenapa Allah jauh dengan aku. Aku buat apa tak jadi, aku ni susah dah bertahun dah. Lalu nak jatuh. Aku buka semua jatuh, aku buat apa semua tak jadi. Sebab apa? Kadang-kadang Allah sayang kita. Allah ni uji kita, tuan-tuan, dengan perkara yang kita mampu tempuh. Allah takkan uji kita dengan perkara yang kita tak mampu tempuh. Allah uji kita ni, Allah tahu umat aku ni, hamba aku ni mampu tempuh. Sebab Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah takkan uji nasihat Allah takkan uji orang tu kecuali dalam kemampuan dia. Dan Allah sebut Al-Quran lagi, fa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hamba-Ku bertanya kepadamu, di mana aku? Bahawa maka katakanlah bahwasanya aku di dekat je. Uji da'wat da'i idza da'an. Dan aku akan memberi apa permintaan mereka. Aku akan menunaikan segala permintaan mereka.
maknanya Allah akan beri. Jadi yakinlah bahwasanya Allah akan beri. Bila tu lain cerita. Kita kena yakin, insya-Allah bila kita yakin Allah akan bagi. Jadi insya-Allah pada hari ni kita ubah diri kita. Solat pada awal waktu, buat perkara baik, anak-anak tolong ibu ayah buat kerja. Jangan malam-malam, jangan tengok YouTube je. Dah mentang lah tak boleh keluar kan. Jangan tengok YouTube je. Ubah, tak boleh tengok tu. YouTube boleh tengok tapi ambil waktu, masa dia tu. Kita kena kawal masa kita. Mana ada masa untuk YouTube, ada masa baca Quran. Astro now, COVID-19, Malaysia Catholic Commission Kenai, Kaju Kendra Kisah, Data Dr. Malaysia Goldberg Kedai Merupakan Commission for Memelakkan Kaki Tangan Disipin. Ada Attachment. lagi kematian hari ni, COVID-19. Jadi kita doa lah, moga-moga Allah menjauhkan kita daripada wabak ni dan Allah menghapuskan wabak ni daripada diri kita, daripada hidup keluarga kita dan masyarakat dan seluruh dunia insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah siapa-siapa nak sekarang soalan boleh tanya di WhatsApp saya, boleh komen di Facebook saya ataupun boleh WhatsApp saya insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu, jom kita baca doa, mudah-mudahan Allah berikan berkat kepada kita insya-Allah dan Allah beri bahagia kepada kita dunia akhirat insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البلاء اللهم إنا نعوذ بك من البلاء يا الله رحمن يا الله رحيم kami mohon padamu ya Allah ampunkan dosa-dosa kami ya Allah dosa kedua kami ya Allah dosa guru-guru kami ya Allah dosa sahabat-sahabat kami ya Allah dosa keluarga kami ya Allah dosa kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, Engkau lah Maha berkuasa ya Allah. Engkau Maha mendengar ya Allah. Engkau lagi Maha melihat ya Allah. Engkau Maha mengetahui ya Allah. Ya Allah sesungguhnya Allah pada waktu ini Allah, pada zaman ini, pada waktu ini ya Allah, kami tengah menghadapi wabak penyakit ya Allah, COVID-19 ya Allah, coronavirus ya Allah. Ya Allah, Kau bantulah kami ya Allah, hapuskanlah coronavirus ini ya Allah. Kami mohon padamu Allah. Padamu kami meminta pertolongan ya Allah. Kepadamu kami mengharap ya Allah. Kami berserah padamu ya Allah, tiada kuasaan melainkan Engkau ya Allah. Engkau lah Maha berkuasa ya Allah. Kau hapuskanlah ya Allah virus ini ya Allah. Ya Allah, Kau hapuskan virus ini ya Allah supaya kami bebas untuk beribadah padamu ya Allah. Kami bebas untuk mencari nafkah kepada keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu Allah, Engkau lah Maha berkuasa ya Allah. Engkau Maha bijaksana ya Allah. Ya Allah, berilah ujian kepada kami, ujian yang kami yang mampu tempuh ya Allah. Ujian ini ujian yang Kau beri sekarang ujian yang berat, sangat berat bagi kami ya Allah. Kami tak dapat nak menempuh ya Allah. Engkau bantulah kami Allah, selesaikanlah masalah kami Allah. Allah, bebaskanlah hutang kami Allah. Allah, bebaskanlah pada hutang kami Astro Allah. Money now, send a media parent to Colin for Jericho. IQV send a media parent to Cayman. Data series volume every year eventually parent to Colin for Jericho. DC Salary 501 Astro Money www. Astro Money. Live TV Instagram. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami Allah. Berikanlah hidayah kepada keluarga kami Allah. Sahabat-sahabat kami Allah, kaum muslimin muslimat ya Allah. Kau kuatkanlah ya Allah, Kau berikanlah ilham ya Allah kepada petugas kesihatan kami ya Allah untuk mereka menjumpai ya Allah ubat-ubat ya Allah. Ya Allah, untuk menyelesaikan masalah ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakun minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan perkongsian ini boleh memberi kepada kita pengajaran dan kita kekuatan untuk kita hidup lagi, untuk kita memperbaiki kehidupan kita insya-Allah. Dan insya-Allah kalau ada masa lagi saya akan live insya-Allah Facebook boleh juga like page saya Ustaz Ta'ala Afiah, boleh juga like kita punya YouTube, subscribe YouTube saya insya-Allah Nabil Sudan. Dan boleh juga lepas-lepas ni kalau cikgu-cikgu nak menjemput kami ke program-program motivasi, perkongsian ilmu dengan pelajar-pelajar universiti, boleh sekolah, boleh office, boleh insya-Allah kita kita boleh berkongsi ilmu, buat program pengusaha stres insya-Allah boleh juga insya-Allah Jadi sekadar itu dulu. Jadi siap sedia untuk solat zuhur insya-Allah. Jadi selamat menyambut
Isra Mi'raj. Dan ingatlah, jangan kamu engkar dengan apa? Dengan arahan negara just stay at home. Duduk rumah aja. Just stay at home. Jangan keluar, duduk rumah. Kalau tak ada apa-apa, jangan keluar rumah. Jangan pergi bersukaria, jangan nak pergi shopping sangat lah. Shopping sikit-sikit cukup. Bila perlu pergi. Dan kita boleh menggunakan banyak platform sekarang lagi. Boleh menggunakan sekarang ada kalau rasa takut nak keluar, boleh gunakan Happy Fresh, Daily Fresh, macam-macam Tesco online semua ada. Tapi kalau nak pergi boleh pergi seorang atau 2 orang cukup, tak payah pergi ramai. Seorang 2 orang cukup. Seorang kalau ikutnya ketua keluarga. Tapi kalau tak tahu nak beli apa, bawalah isteri kan. Isteri pandai kan beli. Kan nak beli 1 dia beli 3, nak suruh beli 2 dia beli 4. Itulah seorang wanita kan, dia punya shopping tu sangat hebat. Lelaki malas lagi. Tapi kalau ada lelaki yang suka shopping kan. Macam saya. Jadi insyaAllah dari sekadar itu dulu. Maaf mohon maaf jika saya ada salah cakap tersentuh masalah orang ke apa ke kan. Jadi mohon maaf, minta kemaafan. InsyaAllah jumpa lagi. Jadi siapa-siapa nak, kalau nak saya live lagi, nak sama kita tahsin betulkan baca Fatihah kita, boleh bagi tahu saya, boleh PM di inbox, di komen di video ni lah insyaAllah. Kita boleh buat live untuk tahsin bacaan Fatihah dan lain-lain insyaAllah. Sekali dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana himpunan? Saya live ni tahu saya buat apa? Saya pakai kereta punya pelekat. Jadi saya buat kat meja cermin. Jadi telefon yang melekat dekat sini. Nur Asmin Zakaria is watching. Ross Simon is watching. Formats. Button. Kita jumpa lagi. Button. Assalamualaikum. Flip camera. Flashlight chooser. Flashlight off. Button. Mana ni? Finish. Button.